Right, ada 3 lag terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Right, di rancangan Cik Ternak episod yang ke-19. Right, so hari ni 6 September kita akan ceritakan berkenaan dengan dedak lah. Right, starter dan juga grower. Alright, so isu ni naik bila orang tanya lah kan pasal starter dan juga grower ni, beza dia apa dan sebagainya. So hari ni apa yang kita akan buat adalah kita akan kongsikan perbezaan. Okay, sebenarnya apa yang beza dalam starter dan grower? Tak boleh ke kalau aku nak bagi terus grower je pada anak yang masih umur 1 hari? Kenapa kena ada starter? Kenapa kena ada grower? Kenapa kena ada yang lain kan? Finisher, layer, breeder, right? So hari ni kita just sentuh 2 je, iaitu starter dan juga grower, right? Jadi sebelum kita mulakan tuan-tuan, kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam baik kena start dengan siratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Right, okay. Jadi alhamdulillah hari ni hari Ahad, so saya pun tak nak dragging lama sangat. Jadi kita akan explain very simple lah dengan apa yang topik pada hari ni. Alright, hai. Komen hai siapa yang ada dengan saya sekarang ni. Right, selamat datang ke live kita setiap hari. Buat masa ni setiap hari lah dengan saya. Right. Dan kemudian lepas ni, Tuan James. Hai Tuan James. First ya tu. Okay, so hari ni sebab ada yang personal WhatsApp, okay, ada yang tanya pasal ledak dan sebagainya. So kita pun macam nak bagi, tapi hari ni baru jumpa balik data-data tu. Dan untuk makluman apa yang saya bakal kongsikan ini, mungkin ni apa yang pengalaman lah. So pengalaman orang ni mungkin sedikit berbeza. Dan juga kita cuba tambah dengan a few fakta yang kita kaji. Right, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sofian, selamat petang. Right, okay, alhamdulillah hari ni kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama tuan-tuan. Okay, setiap hari. Penat penat ke saya patut berhenti dah buat. Tak ada. Tengok makin lama makin ramai. Dia biasa malam kan yang saya nampak lah. Okay, waktu live ada belas-belas. Lepas tu dah habis live, barulah nak live sampai berpuluh. Kita faham kan. 9.30 waktu biasanya masih lagi tak settle benda. Okay, tapi apakan daya. Kita kalau pukul 10 kita ada plan lain. Okay, ada benda yang kita nak buat pukul 10. Right, so that's why kita start dengan 9.30. Alright, jadi tanpa lengah-lengahkan masa lagi, jom kita check ataupun kita kaji apakah perbezaan antara starter dan grower dulu. Right, kita start dengan benda biasa dulu, permulaan dulu. Right, tuan-tuan, ini adalah okay, so apa yang kita akan buat hari ni adalah saya akan membuat perbandingan. Okay, saya tak ada gambar ni starter dan grower. Saya tak masuk dalam slide. Tapi dia ada live dengan saya lah benda tu. Alright. Okay, so kita akan buat perbezaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Taufik, Mokhtar. Waalaikumsalam. Tuan Lan, Kesi. Selamat datang. Setia. Live setiap malam dengan saya. Alhamdulillah. Alright. So, hari ni satu case study, bukan case study lah, satu data yang saya akan ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Zamri. Saya tak sempat habis lagi tuan-tuan komen lagi. Okay, terima kasih atas respon. Alright. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan check perbezaan antara dedak starter dan grower dalam penggunaan gold coin, brand gold coin je. Saya tunjuk contoh gold coin je lah. Alright. Sebab kalau you tengok dekat syarikat lain macam Cargill, CP, Dinding, Ayamas, apa lagi, FFM, Leong Hub dan sebagainya, diorang punya kadar crude protein, fiber dan sebagainya tak jauh beza. Formulasi diorang tak jauh beza, dia punya target diorang tu tak jauh beza lah. Alright. So that's why saya bagi contoh satu je. Right.
So ini adalah perbezaan yang kita boleh check lah, right? Kalau you nampak tadi, perasan tadi, saya dah ada snap gambar untuk bahagian gold coin 201C starter dedak starter dan juga gold coin 202P iaitu dedak penggemuk ataupun grower bawah gold coin. So data tu saya ambil direct daripada guni yang di belakang. Ni bukti lah. Right? So ini adalah perbezaan dia tuan-tuan. Okay, kalau you tengok sebenarnya kalau kita bandingkan crude protein untuk starter lebih tinggi. Biasanya 21% ke atas lah dalam mana-mana brand dedak pun. Right? Dan untuk grower biasanya beza antara grower dengan starter biasa 1 hingga 2% je. Okay, so macam ni kalau kau yang kata minimum akan ada crude protein sebanyak 19%. Okay, crude protein. Kenapa dia tak panggil protein? Nanti saya explain. Saya nak explain semua selama 10 minit tak sempat. So saya explain dia punya perbezaan je dulu. Right. So next adalah crude fiber. Maksimum yang ada untuk dua-dua adalah 5%. Okay. Starter 5%. Untuk grower pun 5%. Alright. Kemudian untuk starter crude fat. Lemak dia. Kandungan lemak dia. Minimum ada 4.5% untuk starter, grower 5.0. Right? So beza dalam 0.5% je lah. Kemudian untuk moisture, okay, moisture ni kelembapan lah. Maksudnya dia moisture nak tak nak kena ada tuan-tuan. If moisture tak ada, kan, ayam makan, dia akan rasa kering. Dia akan rasa kering, tak ada selera. So digestibility dia pun kurang. So moisture nak tak nak mesti ada. Okay, that's why moisture ada dalam ni. Tapi tak boleh tinggi. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan dedak tu cepat rosak lah. Okay, Tuan Sofian ada soalan. Kejap lagi saya tanya. Okay, saya jawab. Okay, anyway, if you guys ada soalan, tulis saja di ruang komen, saya akan respon. Right? Bagi saya habiskan ni. Tapi ada soalan tulis je. Nanti saya akan maklumkan dia punya jawapan lah. Alright. So next adalah calcium. Ash. So ash ni apa tuan-tuan? Takkan dia letak apa nama bahasa Melayu dia? Ash. Abu kayu. Abu. Abu. Kan? Kita bakar something ada abu kan. So sebenarnya ash ni dia lebih kepada minerals lah. Minerals. Okay. So itu ash. Okay, dia bukan ash Pokemon. Bukan. Ni ash. Okay, kandungan dia abu. Alright. Next adalah calcium. So untuk starter dan grower, kandungan kalsium dia sama juga. Okay, kalau you perasan kebanyakannya perbezaan dia sebenarnya lebih kepada protein je. Okay, so calcium untuk starter dan grower 0.8%. Right. So calcium untuk starter grower 0.8. Tapi kalau untuk layer, okay, kalau you beli dedak penelur, okay, you akan perasan peratusan kalsium adalah dalam 3%. So kalsium tu akan meningkat lah. So that's why kalau you dah ada ayam betina you dah mula bertelur, you kena tukar daripada layer. Sebab kalsium untuk dedak layer tu lebih tinggi. Sama ada you tukar dedak layer ataupun you bagi suplemen untuk tambah kalsium lah. Alright. Okay. So last sekali adalah phosphorus. Phosphorus 0.4%. So sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat sekadar ikut orang kata nutrition fact dia, okay, data nutrisi dia, so beza protein antara starter dan grower itu je yang paling orang kata dominan lah. Itu yang paling nampak gila beza. So persoalannya sekarang, kalau kita bagi grower, okay, daripada awal, adakah akan ada masalah? Cuba komen. Right, cuba komen. Adakah kalau kita bagi grower daripada awal, adakah dia akan menjadi satu masalah untuk anak yang kita? Kenapa kita tak bagi grower terus? Kenapa perlu bagi starter? Cuba komen kenapa. Kok korang tahu ke? Okay, by the way, siapa yang baru live dengan saya hari ni,
jangan lupa untuk klik like dan juga love ke, bagilah sikit, upkan sikit. Okay? Okay. So sementara korang tulis jawapan, saya nak menjawab persoalan daripada Tuan Muhammad Sofian lah. Right? Saya highlightkan dia. Bukan no, tiba-tiba no. Alright. So Tuan Muhammad Sofian bertanya, berapa lama kualiti dedak boleh bertahan dari tarikh keluar kilang? Right. So kalau you tengok dekat guni, untuk gold coin lah, untuk guni, biasanya dia akan tulis, dia ada tarikh manufactured dia. Kemudian di belakang dia akan tulis expired date dia adalah 30 hari daripada tarikh dikilangkan ataupun tarikh dihasilkan. Manufactured date dia lah. So expired, let's say kalau you manufactured dia adalah pada 1 bulan 9, 1 September, maka expired untuk dedak tu adalah 30 bulan 9. 30 September 2020 lah. Okay. So that's why kalau untuk pengilang biasanya dia akan bagi tahu awal sebulan je lah. Okay. Lebih sebulan dia dah macam boleh guna lagi, tapi kualiti dia tak jamin lah. That's why dalam kelas saya akan pesan kalau you nak order untuk dedak, order 2 minggu sebelum. Okay. Supaya you dapat dedak stok yang baru. Okay. 2 minggu sebelum masuk anak ayam, order untuk selama 2 minggu je. Jangan order sampai untuk 2 bulan. Order untuk 2 minggu. Masuk je anak ayam hari pertama pula, you order untuk minggu ketiga, minggu keempat pula. Okay. Bila anak ayam dah umur 3 minggu, you order pula untuk minggu ke-5, minggu ke-6 dan seterusnya lah. Kalau you buat sampai pembaka dan teruskan macam tu lah. Alright. Setakat ni clear? Okay, no. So Tuan James kata, no. Tak boleh bagi grower terus. Okay, Tuan Sofian pula cakap nanti ayam tercekik, alright. So that's why, kalau untuk menjawab persoalan sama ada boleh ataupun tidak, sebenarnya boleh. Okay, jangan keliru dengar betul-betul. Grower, you nak bagi daripada umur 1 hari, boleh. Tapi protein dia tak cukup. Okay, dia akan membesar. Tapi dia tak membesar sama laju apabila you bagi dengan starter. Tu satu. Okay. Kedua daripada segi saiz. Alright. Iaitu starter dia lebih, jadi saya tunjuk gambar. Dia lebih hancur berbanding grower. Alright. Okay. So bila starter ni saiz dia kecil, anak ayam pula baru umur 1 hari, umur seminggu, paru dia pun masih kecil. So dia akan lebih senang untuk makan saiz yang lebih kecil. Tapi ada orang, ni pengalaman real Ada orang dia beli grower, dia pecahkan. Dia hancurkan lagi. Tapi banyak kerja lah. Lepas tu dia bagi makan dekat anak ayam. Boleh makan? Boleh. Tapi macam saya cakap lah, kalau you bagi grower, kadar pembesaran dia tak akan sama seperti you bagi starter daripada peringkat awal. So saya harap menjawab persoalan. Nak bagi grower boleh, tapi pembesaran dia lambat sikit. Okay. Ada soalan? Oh tak, bukan. Tuan Zamri kata anak perlukan protein yang tinggi, grower protein kurang. Okay. Kenapa waktu umur anak ayam masih kecil ni, right, 3 minggu ke bawah lah, kita refer 3 minggu ke bawah lah untuk biasanya starter orang guna, right, kira umur sampai umur 21 hari at least, ada yang sampai 28 tapi tak ada masalah. Okay, so kenapa protein kena tinggi di peringkat awal untuk anak ayam? Okay, first adalah untuk pembesaran dia. Okay, pembesaran dia berkaitan dengan apa? Okay, satu berkaitan fisiologi dia. Penambahan saiz dia akan mendadak waktu tu. Kedua adalah dia punya sistem-sistem pencernaan, organ-organ dalaman ayam tu semua perlukan protein untuk jadikan organ tu lengkap. Contoh macam ada certain orang EM dia akan suggest ayam bagi selepas 2 minggu baru bagi EM. Sebab apa? Sebab kalau bagi terlalu awal, takut sistem pencernaan dia tak boleh cope ataupun tak boleh handle dengan EM tu sebab ada bakteria yang banyak. So that's why pentingnya protein yang tinggi
iaitu 21 lah. Okay, 21% adalah untuk membantu sistem organ ataupun lebih fokus adalah pencernaan ayam tu. Pembesaran pencernaan tu bagi komplit. Waalaikumsalam Cik Yam, selamat datang. Okay. Alright. So itu adalah antara perbezaan lah antara starter dan grower. Cik Yam join waktu dah habis lah. Jangan lupa tengok video balik lah. Alright. Okay. So setakat ni you guys ada soalan tak lagi berkenaan dengan dedak? Alright. Sebab saya harap clear lah. So persoalannya, adakah boleh ataupun tidak bagi grower daripada peringkat awal? Boleh. Tapi you kena hancurkan makanan dan juga pembesaran tak sama besar seperti you bagi starter pada awal. And tips bonus untuk anda semua adalah kalau you dah guna gold coin waktu starter, okay, pastikan waktu the grower jenama yang sama iaitu gold coin. Kalau starter you dah bagi contoh kagil, grower mesti bagi kagil. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, diorang ni dah buat formulasi di mana bahan tak jauh beza. Kalau tuan-tuan menggunakan starter gold coin contoh, kemudian tiba-tiba you bagi MPOB. Dedak MPOB ada dedak MPOB, kelapa sawit. Okay, so bahan dah lah lain. So ayam pun jadi macam makan tak makan. Sebab apa? Sebab dia punya bau pun dah lain. Dan kenapa kena brand yang sama? Supaya ayam tak hilang selera makan. Alright. Itu bonus tips lah untuk anda yang tak pernah join ProKit ataupun sebab saya tak sebut banyak kali benda ni. Dalam ProKit bukan semua ProKit. Setiap kali ProKit, setiap kali itulah saya punya konten berbeza. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang yang sama join. So kita kalau boleh kita nak bagi value yang lebih kepada mereka yang berterusan join kita punya kelas. So macam ni live session kelas juga, betul. So kalau that's why kita bagi konten sikit demi sedikit. Konten-konten yang lain, bonus tips dan sebagainya. If you follow us lagi lama, maka lagi banyaklah you akan dapat info-info baru. Alright. Okay, so sorry banyak kali, tak apa Kak. Tak ada masalah, right? Masing-masing ada hal masing-masing. It's okay. Okay, dan video ni pun kita takkan padam. Okay, Kak boleh tengok je. So cuma sekarang ni stay with us, tengok apa yang ni yang ada. Right, so next adalah finisher. So untuk finisher, biasanya dia akan reducekan lagi kandungan protein dia. Biasanya dia akan reduce 1 hingga 2 lah. So macam grower macam GC punya 17 kot, saya tak silap 17 ke 18%. Tapi dia punya bahan lain pun lebih kurang sama je lah. Dia hanya kurangkan protein je. Ada kurangkan something lain lagi rasanya, tapi saya tak ingat dan saya tak ada data. Saya ada dengan saya untuk gold coin adalah starter, grower, layer dan juga breeder punya dedak je. Finisher saya tak ada sebab tak ramai orang guna finisher. Sebab finisher ni biasanya orang tukarkan kepada grower separuh campur dengan jagung grade B ataupun C lah separuh dalam dedak. So dia macam kurangkan kenaikan melalui sistem macam tu lah. Apa yang saya nampak sekarang ni yang peternak buat. Okay, let's say dia nak target 1.4. Tapi ayam dah capai dalam 1.3. So start daripada 1.3 tu orang dah tukar grower separuh lagi jagung. Untuk bagi dia lambat naik sikit. Right? Dan juga jimat kos makanan lah. So that's why saya tak ada data finisher. So saya minta maaf. Kalau ada yang tepat, saya akan share dekat Tuan James ya. Alright. So next adalah Tuan Lan bertanya, anak ayam kampung asli sama makna dengan ayam kampung kacuk ke? Berapa bulan ayam kacuk boleh jual? Alamak. Ini soalan Tuan James ni. Soalan Tuan James juga. Saya ni tak payah saya offkan slide. Okay. So soalan dia tadi, ayam kampung asli sama ke dengan ayam kampung kacuk? Okay. Dan berapa bulan untuk ayam kampung boleh dijual? Alright. So untuk menjawab persoalan, ayam kampung asli lain, ayam kampung kacuk lain.
Alright. Dia ada baka dia. Alright, dia ada baka dia. Dan dia punya benda ni terlalu sensitif untuk saya cakap out loud dalam video. So saya prefer macam Tuan James, Tuan Lan, mungkin ada satu sesi, kita buat sesi Zoom lah untuk kita bincangkan. Sebab sekarang ni apa yang berlaku adalah kekeliruan dalam market. Di mana kacuk sekarang contohlah AKK, Saso dulu AKK, orang define dia. Tapi sekarang dah jadi ayam daging berwarna. Okay, tapi dalam pasaran banyak lagi ayam tu. Contoh. So dia kekeliruan market. Okay. So untuk isu AKA dan juga AKK, kita buat slot lain lah. Dia sebab dia ambil masa yang lama sikit untuk saya cerita benda ni. Dan dia tak boleh open. Okay, sebab saya pun tengah dapatkan info-info lagi. Okay, ini pun dalam minggu depan ni kita ada banyak pertemuan dengan veterina. So harapnya kita dapatlah sedikit sebanyak jawapan. Pada masa yang sama juga kita akan rujuk beberapa otai peternak lah. Right, yang dah lama dalam industri, apakah yang berlaku sebenarnya. Kenapa, kalau tuan-tuan nak tahu, dulu orang panggil ayam kampung je. Tak ada istilah asli, tak ada istilah kacuk, tak ada istilah AKM, tak ada istilah semua tu, tak ada. Cuma sekarang ni masing-masing nak claim masing-masing punya baka macam tu lah lebih kurang. So saya prefer untuk tak explain terlalu mendalam, boleh? Alright, so untuk ayam kampung, kalau you fokus kepada AKK, baik umur 45 hari dah boleh jual lah. Alright. Yang penting dia bukan pasal bulan tuan-tuan. Yang penting adalah berapakah berat yang you nak target untuk jual. So kalau AKK dalam 45 hari dah cecara 1.4. So you boleh jual waktu tu dah. Kalau you fokus kepada asli, you cari baka yang membesar dengan cepat. Okay, contoh sabung. Tapi sabung cross lah. Okay, dia bukan sabung kacuk tau. Dia sabung cross. Complicated kan? So macam sabung mungkin dalam 3 hingga 5 bulan dah boleh jual. Ada yang baka yang macam hutan, ayam hutan tak payah cerita lah. Ayam hutan nak capai 1 kilo pun menunggu 7 hingga 8 bulan. Tu tak payahlah. Okay, dah lah saiz kecil kan. Ayam hutan ni. Tak payah. So untuk asli you kena pilih baka. Right? So harap menjawab lah. Right, next adalah untuk pedaging. Pedaging biasanya ayam putih tuan-tuan, siapa yang tak tahu. So kalau ayam pedaging untuk apa ni? Asli ke, kacuk ke, ataupun ayam pedaging yang warna putih tu? Saya tak clear tuan Lan. Right? Tolong komen supaya saya tahu lah, clear, saya jawab. So next adalah Tuan Sofian, dedak campur jagung untuk jemaah kos. Makanan AKK ada kesan pembesaran tak? Macam saya cakap tadi, Tuan Sofian, di mana orang campurkan jagung dengan dedak ni adalah untuk dia gantikan finisher, iaitu dia kenyangkan ayam tapi penambahan berat tu akan jadi slow. Right, so biasanya bila orang dah campurkan, pembesaran dia akan sedikit lambat lah. So saya harap menjawab pada soalan Tuan Sofian. Right, campur, dia kenyangkan ayam tapi penambahan dia akan jadi slow. Dia ibarat jadi finisher lah in a way. Right? Saya harap menjawab lah Tuan Sofiannya soalan. Next adalah Tuan Zarul Azwan. Dia tanya makanan sama ke tidak? Maksudnya? Saya tak clear. Dia tanya makanan sama ke tidak? Ada soalan ke tadi? Saya tak clear untuk soalan daripada Tuan Zarul. Dia tanya makanan sama ke tidak? Okay. So, saya right, untuk starter dan grower, you akan nampak perbezaan lah. Okay, so di sebelah sini, ini adalah grower. You nampak dia punya size pellet tu agak besar berbanding starter. Ini adalah starter. Right, you tengok sebelah menyebelah, starter, grower. Starter lebih kecil, grower lebih besar. So, that's why untuk peringkat awal bagilah starter. Supaya tak nak complicatekan keadaan lah. Ada yang buat pre-starter ada. Pre-starter ke pre-grower saya tak ingat. Macam-macam sekarang. Ada yang nak buat macam
dia ada kategori lah. Dia nak macam beza sikit. So dia ada pre something. Tapi standard biasa kita akan tahu adalah starter, grower, finisher, layer dan juga breeder. So 5 peringkat asas yang diguna pakai oleh semua kilang dedak lah. Alright. Syahmi MM. Oh ini tag orang kot. Saya tak tahu. Okay. So ayam saya AKA. Boleh kat ayam, tak ada masalah. Kalau AKA, biasanya bulan pertama kita bagi starter sampai umur 28 hari lah. Okay, 28 hari. Atas 28 hari kita bagi grower. Sampai cukup 2 bulan and then akak buat campuran lah. Dedak kalau boleh nak juga, selang-seling dengan dedak lah. Supaya ayam tu konsisten dapat nutrition yang cukup. Alright. Asli pedaging asli. Pedaging asli itulah macam saya cakap untuk Kak Yam, 2 bulan pertama pastikan full dedak. Kemudian bulan ketiga dengan 4 dia buat campuran. Dedak sekejap, kemudian ada yang bagi sisa makanan, tapi sisa makanan yang berkhasiat lah, yang you tahu dia punya kandungan lah kalau boleh. You kena kaji lah yang tu. Alright. You bagi ketum ayam ke Madrid de Agua kan. Dan sebagainya lah. Alright. Tuan Lau tanya, ayam penelur makan dedak starter sampai minggu ke berapa? Ayam penelur untuk ni untuk layer yang pedaging. Macam mana cakap Ayam penelur lah pendek kata. Ayam yang ni orang kata macam mana? Okay, penelur ni tak kisah mana-mana. Alright? Tak kisah asli ke, kacuk ke ataupun yang ayam penelur yang korang jumpa kat kedai runcit semua tu telur ayam penelur lah. Okay. So biasanya layer ni kita akan bagi waktu ayam dah mula bertelur. Alright. Kalau umur dia 4 bulan dah mula bertelur, maka kita bagi umur 4 bulan lah. Start 4 bulan tu kena start bagi supaya kalsium tu cukup untuk dihasilkan telur yang cantik. Kalau umur 5 bulan baru dia mula bertelur, maka start 5 bulan lah kita bagi dedak layer. Dan biasanya orang akan hasilkan betina dengan jantan waktu tu. Sebab betina je yang perlukan dedak layer ni. Alright, untuk jimaan kos makanan. Sebab jantan you bagi grower pun tak ada masalah. Okay, walaupun jantan ada telur, tapi dia tak hasilkan telur. Harap faham lah. Okay. So ayam penelur minggu berapa tukar dedak layer? Biasanya macam saya cakap tadi. Kalau ayam, sebab untuk ayam penelur pun, dia ada depends pada baka. Kan? Okay. So that's why saya kata, kalau dah mula bertelur baru you tukar layer. Right. So saya harap menjawablah Tuan Lau. Right. Very simple. Macam tu je. Sebab kalau you bagi layer sebelum dia boleh bertelur, maka tak guna. Sebab dia tak hasilkan telur lagi. Membazir duit je. Sebab layer ni, in terms of harga, kadang-kadang orang jual lebih mahal. Macam kalau grower you boleh dapat harga RM105, layer mungkin RM115. Contoh. Okay. Sebab layer ni biasa orang jual mahal sikit dengan breeder lah. Ni. Ada yang jual harga yang sama macam Encik Nizam. Tuan Nizam kita di Shah Alam. Dia jual harga sama je semua. Alright. Okay. So tak ada soalan dah. Okay. Nak kat 30 minit. Alright. Terima kasih kepada yang like dan juga bagi love pada malam ni. Siapa yang belum tekan button like yang love tu, tekan sekarang. Okay. Alright. So saya harap malam ini perkongsian yang saya sharekan ini biasanya tuan-tuan akan dapat dalam kelas master lah. Okay, kelas master yang tuan-tuan kena bayar dalam RM500-600. Tapi it's okay. Sebab benda ilmu ni, you tanya, I jawab. If you tak tanya, tak dapat lah nilai-nilai yang ekstra tu kan. Sebab saya punya tajuk akan cerita tentang basic je. Dengan soalan anda lah baru content tu dia akan jadi upgrade. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan sesi live ni kalau boleh. Alright, sebab di sini peluang untuk anda bertanya direct tentang topik yang kita keluarkan. Alright, jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada anda semua yang join live saya. 12 orang, tadi ada 13 dan sebagainya. Okay, ni pun 12 orang tapi like sampai 20. Alright. Okay, terima kasih banyak. Jadi kita jumpa lagi hari esok. Mungkin saya, mungkin orang lain, saya tak tahu. Alright.
Jadi terima kasih kepada anda semua. Kalau ada soalan, tulis saja di ruang komen. Kita akan try respon melalui komen lah. Alright. Jadi itu saja. Saya Coach Shazin, Khairat Agro. Jumpa anda esok jam 9.30 malam. Bye-bye.